والسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan pada muka surat 38. Nota minggu lepas tu ada 2 muka surat lagi. Perbincangan pada malam ini masih lagi berkait dengan bab yang ke-17. Nau'un akhar minadh-dhikr wad-du'a bainat takbir wal qira'ah. Bentuk zikir dan doa antara takbir dan qiraat. Qiraat di sini maknanya baca Al-Fatihah itu. Hadis 897. Ini kita bincang dah pada minggu lepas. Cuma perbincangannya pada poin yang ke-15, muka surat 38. Muka surat 38, poin yang ke-15. Sebab dalam hadis ini ada Nabi SAW sebut ana bika wa ilaika. Apa maksudnya? Ini bahasa ringkas lah. Ini ringkas. Ana bika wa ilaika. Ana sudah terjemah. Cumanya kita nak ambil makna yang bersifat mafhum dalam konteks huraian ulama. Ana bika wa ilaika. Di situ. Yang mana ini termasuk salah satu daripada doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW. Ana bika wa ilaika, kalau kita tengok zahir, saya dengan engkau dan kepada engkau, tu secara harfiahnya gitulah. Ana bika, saya dengan engkau, wa ilaika, dan kepada engkau. Baik, cuba tengok poin yang ke-15. Ana bika wa ilaika, maksudnya aku berlindung kepada engkau, aku berhubung kepada engkau, aku tidak buat sesuatu yang engkau tidak suka. Itu salah satu pemahaman yang diberikan oleh pensyarah hadis. Mengikut seorang tokoh bahasa Al-Azhari, ini salah seorang tokoh bahasa Arab Al-Azhari, dia kata ana bika wa ilaika bermaksud aku berpegang teguh kepada engkau, aku berlindung kepada engkau. Itu mana ana bika. Wa ilaika maksudnya aku menyelamatkan diri kepada engkau. Itu makna wa ana bika wa ilaika. Sebab bahasa dia ringkas sangat. Kalau kita ngaji bahasa Arab takkan boleh faham tu. Kalau sekadar begitu saja. Kecuali orang yang betul-betul mantap lah. Sebab tu di sini Syekh Ethiopi pun dia hura wa anabika wa ilaika. Maksudnya aku berpegang teguh kepada engkau dan aku menyelamatkan diri kepada engkau. Cuma di sini anda tidak catatlah. Aku berlindung kepada engkau, itu mudah kita faham. Tapi aku menyelamatkan diri kepada engkau. Mana pergi kepada kau. Aku menyelamatkan diri dengan pergi kepada engkau. Menyelamatkan diri ini maknanya menyelamatkan diri daripada azab engkau. Tapi dengan cara pergi kepada engkau. Sepatutnya kena beri penjelasan. Tu anda tertinggal. Wa ilaika ni dia panggil malja' lah. Tuhan ni sebagai malja'. Tempat kita berlindung. Tempat kita pergi menyelamatkan diri. Sebab biasanya dalam konteks kehidupan biasa, kita ni kalau kita takut pada seseorang, kita akan menjauhkan diri. Takut pada harimau, kita menjauhkan diri. Tapi takut kepada Allah, kita mendekatkan diri. Itu maksudnya. Kalau kita menjauhkan diri pada Allah, tak selamat kita. Kalau kita mendekatkan diri pada Allah, kita akan selamat. Hatulah wabtaru ilaihil wasilah. Kamu carilah redha Tuhan dengan menjalankan wasilah yang boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah. Mana kalau nak selamat daripada azab neraka Allah, kena buat amalan sehingga kita menjadi dekat pada Allah. Dia panggil amal taqarrub. Taqarrub ni maknanya kita melakukan amal yang boleh mendekatkan diri pada Allah. Baru kita selamat daripada api neraka Allah. Itu beza tu antara manusia dengan Allah. Itu yang dimaksudkan di sini. Bayangkan kalau kita baca, kita boleh faham begitu, maknanya mantap dia punya salat kita. Yang ke-16, tabarakta. Okay? Tabarakta wa ta'alaita astaghfiruk. Ini antara doa iftitah yang panjang lah.
anak sepupu kita tak ada baca seorang abuk sepanjang ni mon. Ambil separuh tu je. Ni antara hak panjang ni. Molek juga kalau kita teras sekali-sekala pilih-pilih sebab banyak 7 sini. Imam Nasa'i kemukakan 7. Cubalah cuba. Anak pun cuba juga. Sakai juga ngapa kita pun nak. Murid kita pun tidak amal 7. Tengok rugi aku tidak amal lagi ni dak. Cubalah cuba. Insya-Allah mana keberkatan kita akan dapat lebih. Sebab apa? Sebab ni Nabi baca belakang. Baik. Apa makna tabarakta? Engkau berhak dengan segala pujian dan pujaan. Kita bincang dah dalam tabaruk dulu tabarakta ni. Ada juga yang mengatakan ia bermaksud tetap kebaikan ada pada sisi engkau. Itu makna tabarakta. Ibnul Ambari menjelaskan kalimah ini bermaksud hamba telah memurnikan tauhid kepada engkau. Pandangan beliau ini telah dipersetujui oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata ni molek. Imam Nawawi molek dia pilih ni. Pilih disebut oleh Ibnul Ambari. Mana hamba kita lah memurnikan tauhid kepada Allah saja, tak berlaku syirik sedikit pun. Tu maksudnya. Imam Nawawi kata ni molek. Itu pandangan Imam Nawawi lah. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang kedua, iaitu hadis 898. Wa bi qala akhbarana Yahya bin Uthman al-Himsi qala hadatsana Ibnu Himyar qala hadatsana Syu'aib bin Abi Hamzah an Muhammad ibn itu. Minta maaf anda pun tak betul bagi tu. An Muhammad ibn al-Munkadir, bukan bagi depan tu, bagi bawah. Wa dzakara akhara qablah an Abdurrahman ibn Hurmuz an Abdurrahman, tu banyak salah tu. An Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj an Muhammad ibn Maslam. Tu betul pula. Kena bagi bawah sana. An Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raji. Hurmuzat betul. An Muhammad ibn Maslamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama yusalli tatawwu'a qala Allahu. Tengok Allahi ya betul. Allahu tu. Okey, Allahi. Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa ant subhanaka wa bihamdika thumma yaqra. Wa bihamdik setakat tu, thumma tu jangan baca. Lama pergi baca dengan thumma. Kena tanda. Thumma tu tak termasuk dalam doa tu. Setakat tu ya. Wa bihamdik setakat tu kena tanda. Lama ni pergi baca thumma yaqra. Jangan baca tu. Cuba tengok terjemah dia tu. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Salamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk salat sunat beliau berkata, Allahu akbar. Ana tak terjemahlah Allahu akbar tu, mana Allah Maha besar. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan lurus sebagai seorang Islam. Aku bukanlah tersenarai sebagai orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadat hajiku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tidak ada sebarang sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan. Aku adalah orang yang mula-mula Islam. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang memiliki segala-gala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, melainkan Engkau sahaja. Maha suci Engkau, dan Engkau sahaja yang berhak diberikan pujian. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Summa yaqra. Tadi mana kemudian beliau pun baca Fatihah. Sebab tanda kata jangan baca tu. Baca tu lugas. Dia setakat wa bihamdik sahaja. Baik, hadis Muhammad bin Salamah radhiyallahu anhu adalah sahih. Hadis ini adalah antara hadis tafarrud Imam An-Nasa'i. Mana orang lain tak riwayat. Imam Nasa'i saja riwayat hadis. Tapi sahih. Dari sanad dia tu lah.
Sebahagian ulama menyebutkan bahawa walaupun tidak disebutkan nama perawi yang telah disebutkan oleh Syu'aib bin Abi Jamrah, hadis ini tetap sahih kerana Muhammad bin Al-Munkadir adalah perawi thiqah dan tidak diperlukan kepada mutaba'ah. Cuba tengok kan. Ni kena tengok sebab kita tak terjemuh tadi. Cuba tengok semula. Anda baca daripada awal sebab ni sedikit berkenaan sanad kan. Kata Imam Nasai, Yahya ni tok guru Imam Nasai. Kata Imam Nasai, dia kata Yahya bin Uthman Al-Hims telah meriwayatkan kepada kami. Beliau telah berkata, Ibnu Himyar telah meriwayatkan kepada kami. Beliau telah berkata, Syu'aib bin Abi Hamzah telah meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Wa dzakara akhara qablah, dan Syu'aib dan dia di sini ni sebenarnya yang menyebutkan apa ni bawah tu ada buat tu nombor 34 tu 34 di situ. Cuba tengok bawah tu dah 34. 14 tu. Bukan 34 tu. Macam mana nak 34? 14 tu. Nota kaki cuba tengok bawah tu ada buat dah tu. Situ ana buat tu. Jadi zakara akhara qablah tu beliau telah menyebutkan perawi lain sebelum. Siapa beliau tu? Yang dikatakan beliau telah sebut fa'il kepada zakara tu. Cuba tengok nota kaki yang 14. Muhammad bin Himyar telah berkata, rupanya beliau telah menyebutkan perawi lain yang sebut gitu. Beliau di sini maksudnya Muhammad bin Al-Munkadir. Yang buat kenyataan ni, yang mengatakan bahawa dia telah sebut perawi lain sebelumnya. Maknanya Muhammad bin Himyar telah berkata, Syu'aib bin Abi Jamrah telah menyebutkan perawi lain sebelum Muhammad bin Al-Munkadir. Kedua-dua perawi berkenan telah meriwayatkan hadis daripada Abdurrahman Al-Arash. Okey, cuba tengok semula. Kita ambil pada Syu'aib bin Abi Hamzah. Dalam riwayat Nasa'i ni, Syu'aib bin Abi Hamzah telah meriwayatkan kepada kami, kepada anak murid dia lah, daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Jadi kata Muhammad bin Himyar, Ibnu Himyar tu nama dia Muhammad bin Himyar. Ibnu Himyar tu nama dia sebenarnya Muhammad bin Himyar. Dia kata sebenarnya Syu'aib bin Abi Hamzah ni dia ada lagi perawi lain tu tengah tu. Antara Muhammad bin Al-Munkadir tu sebenarnya dia ada perawi lain tu. Sebelum Muhammad bin Al-Munkadir tak ada perawi, tapi dia tak sebut. Kedua-dua perawi berkenaan telah meriwayatkan hadis daripada Abdurrahman Al-Arash. Baik. Cuma anda nak sebut sini, ni ada sedikit kesilapan lah. Sebenarnya, hadis ni, Syu'aib bin Abi Hamzah ni sebenarnya, dia kata Ibnu Muhammad bin Himyar, dia kata Syu'aib bin Abi Hamzah ni sebenarnya, dia ada riwayat hadis ni daripada guru dia hak lain. Bukan Muhammad bin Al-Munkadir saja. Ada guru dia hak lain. Tapi dia tak sebut. Sebab itulah anda buat kenyataan sebahagian ulama menyebutkan walaupun tidak disebutkan nama perawi yang telah disebutkan oleh Syu'aib bin Abi Jamrah, hadis ni tetap sahih kerana Muhammad bin Al-Munkadir adalah perawi thiqah dan tidak diperlukan kepada mutaba'ah. Jadi dengan sanad ni saja Syu'aib bin Abi Hamzah dia ambil riwayat daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Sanad ni pun tak apa dah. Tak perlu pada mutaba'ah lain. Mutaba'ah ni maknanya orang seperguruan dengan Muhammad bin Al-Munkadir yang juga guru kepada Syu'aib ni tak sebut tu pun tak apa. Sebab hadis ni sudah sahih dah. Tu dia nak ayatnya. Anda sebut tu takut tak faham pun. Wa zakara akhir qablah tu takut jadi muskil. Lepas tu hadis ni terputus perawi dah. Sebab tu sini silap sikit ni. Cuba perhati kesilapan. Sini anda silap tulis. Macam mana boleh baca lain, kita tulis lain. Muhammad bin Himyar telah berkata, Syu'aib bin Abi Jamrah telah menyebutkan perawi lain selain Muhammad bin Al-Munkadir. Tu bukan sebelum. Kalau kita sebut Syu'aib bin Abi Jamrah telah meriwayatkan perawi lain sebelum Muhammad bin Al-Munkadir, maknanya terputus perawi itu. Selain Muhammad. Maknanya Syu'aib bin Abi Hamzah ni, hadis ni dia ambil daripada dua orang guru dia. Seorang gurunya Muhammad bin Al-Munkadir hasil ni. Lepas tu ada guru dia lain seorang lagi. Hak tu kalau tak sebut pun tak apa tu. Sebab apa? Sebab dia tidak perlu pada mutaba'ah ni. Sebab Muhammad bin Al-Munkadir dia ni orang siqah dah. Tak perlu pada guru Syu'aib tu hak lain. Itu maksudnya. Jadi kena tulis selain Muhammad. Bukan sebelum.
Tu. Selain Muhammad bin Al-Munkadir. Boleh faham tak maksudnya? Jadi maknanya hadis ni sebenarnya kalau mengikut Ibnu Himyar, Muhammad bin Himyar, dia kata Syuaib bin Abi Hamzah ni sebenarnya hadis ni dia riwayat daripada dua orang guru dia. Seorang bernama Muhammad bin Al-Munkadir dan seorang lagi dia tak sebut. Tetapi sebenarnya ada. Kata siapa? Kata anak murid dia lah, anak murid Syuaib ni kata. Nama Ibnu Himyar tu. Dia kata ada. Guru saya dia ambil hadis daripada guru dia hak lain. Tapi dia tak sebut tu. Tak apa tak sebut tu. Sebab apa? Sebab Muhammad bin Al-Munkadir ni sudah thiqah. Tak perlu pada mutaba'ah. Kepada hadis sokongan. Kepada riwayat sokongan. Tak perlu. Hak tu saja maksud dia nya. Tu Jadi hadis ni pun sebenarnya sama juga dengan apa yang telah disebut dalam hadis pertama tu. Hadis 897. Lebih kurang samalah dari segi makna dia. Baik, kita pergi kepada bab yang ke-18. Nau'un akhar min adh-dhikr baina iftitah as-salah ataupun baina iftitah as-salah wa baina al-qiraah. Doa lain, bab yang ke-18, doa lain antara takbir dan al-Fatihah. Qiraah tu mana Fatihah? Ana pakai terus al-Fatihah. Hadis 899, cuba tengok. Wa biqala akhbarana Ubaidullah ibn Fadalah. Itu betul tu. Betul baris tu. Ubaidullah ibn Fadalah ibn Ibrahim. Qala anba'ana Abdul Razzaq. Qala anba'ana Ja'far ibn Sulaiman. Bukan Ja'far ibn Sulaiman. An Ali ibn Ali. Tu bahasa salah pula, tu baris bawah sebenarnya. Bukan baris depan. Tu. Ibnu tu. An Abil Mutawakkil an Abi Sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salah qala subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ni hak rengkah. Ni rengkah ni. Rengkah mana ni? Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Abi Sa'id bahawa Nabi SAW apabila memulakan salat, beliau berkata, maksudnya, tadilah kita baca tadi, Maha suci engkau, wahai Tuhanku, kami sentiasa memuji engkau, maha berkat nama engkau, maha tinggi keagungan engkau, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau sahaja. Itu maksud dia. Cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Hadis Abu Sa'id adalah sahih. Ada ulama yang telah mempertikaikan hadis ini walaupun sikit sahih, keputusannya sahih, tapi kukuk mana pun ada ulama yang telah mempertikaikan hadis ini. Baik, cuba tengok Abu Daud rahimahullah selepas mengeluarkan hadis ini daripada Abdus Salam tu, daripada Abdus Salam bin Mutahhir, daripada Ja'far bin Sulaiman dengan sanad silap spelling, dengan sanad musannif, dengan sanad Imam Nawawi, Imam Nasa'i lah, dengan sanad Imam Nasa'i. Bila dia buat mari hadis ni daripada Abdus Salam bin Mutahhir, daripada Ja'far bin Sulaiman dengan sanad musannif, beliau telah berkata, hadis ini mengikut pandangan ramai ulama yang diriwayatkan daripada Ali bin Ali daripada Al-Hasan adalah mursal. Kalau hadis ni riwayat daripada Ali bin Ali daripada Al-Hasan adalah mursal. Kekeliruan berpunca daripada Ja'far bin Sulaiman. Baik, cuba kita tengok semula hadis 899 tu. Cuba tengok Ali duduk mana. Ali ni anak murid pada Ja'far bin Sulaiman. Ali bin Ali anak murid Ja'far bin Sulaiman. Ali meriwayatkan daripada Abil Mutawakkil. Ni sahih. Baik. Hak yang disebutkan oleh Imam Abu Daud yang diriwayatkan daripada Ali bin Ali daripada Al-Hasan adalah mursal. Ni tidak hasan riwayat ni. Ni riwayat Abi Mutawakkil, bukan hasan. Tok guru pada Ali bin Ali. Hak tu mursal. Kekeliruan berpunca daripada Ja'far bin Sulaiman. Hak ni anda tengok Ja'far bin Sulaiman ni dia salah. Sebenarnya hak ni hak betulnya. Hak riwayat lain lah. Hak riwayat daripada Hasan tu hak tu mursal, ada terputus perawi. Baik, kita baca dulu. Imam Tirmizi selepas mengeluarkan hadis ini daripada Muhammad bin Musa al-Basri daripada Ja'far bin Sulaiman, beliau berkata,
telah dipertikaikan sanad hadis Abi Sa'id ni di hadis Abi Sa'id ni kita baca ni telah dipertikaikan. Kata Imam Tirmizi, Yahya bin Sa'id telah mempertikaikan Ali bin Ali. Ahmad telah berkata hadis ini tidak sahih. Jami' Tirmizi. Ada yang kata tak sahih. Apa tu? Sebab dia kata Ali bin Ali ni tidak sahih. Ana tidak mari banyak ni. Para banyak. Macam-macam. Ada kata tak boleh buat hujah Ali bin Ali ni. Baik. Sebenarnya ramai lagi ulama yang mempertikaikan hadis Abu Sa'id melalui riwayat Ali bin Ali. Kalau ada nama Ali bin Ali ni. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ada nama perawi Ali bin Ali. Namun para ulama telah membuat kesimpulan bahawa jika dilihat pada himpunan jalur-jalur riwayatnya, maka dia menjadi kuat. Betul lah. Kalau kita tengok Ali bin Ali saja ni memang lemahlah hadis ni. Tapi kalau kita tengok keseluruhan sanad-sanad hadis yang meriwayatkan hadis ni, maka dia menjadi kuat. Kuat tu bukan kerana hadis ni, bukan kerana sanad ni, kerana gabungan sanad. Melihat secara kumpulan, bukan tengok pada sanad hadis ni saja. Kalau tengok riwayat Ali bin Ali saja, ini tak kuat. Sebab tu ulama kata bila kita tengok pada himpunan jalur-jalur riwayat, maka dia jadi kuat. Ni anak ringkas ni. Kalau kita nak buat semua banyak lah. Selain itu yang menjadi syahid kepada hadis ni Ali bin Ali ni adalah riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Hak bukan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ni dia ada riwayat lain. Hak tu pandai tak bawa sini. Sebenarnya dia ada sebut. Walaupun hadis Umar mauquf. Hadis Umar tu mauquf kepada Sayyidina Umar. Ni hak baca hak ringkas ni subhanakallahumma bihamdi hak ringkas ni memang ada riwayat daripada Sayyidina Umar. Tapi hak tu Sayyidina Umar tak sebut, Nabi sebut. Setakat dia ya. Tu dia panggil mauquf pada sahabat. Jadi mauquf ni fi hukmil marfu' sebab mauquf tu pada sahabat. Tetapi hak hadis Sayyidina Umar ni disebut di hadapan para sahabat. Sahabat tak kata apa. Ini menunjukkan bahawa hadis Umar ni, hadis Umar bin Al-Khattab ni ada asal daripada Nabi. Tertinggal tu. Hadis Umar. Tulis itu ada asal daripada Nabi. Sebab apa? Betul lah hadis tu Sayyidina Umar tak sebut, Nabi sebut. Tetapi hadis tu dibaca di hadapan khalayak sahabat. Kalau sahabat ni tak percaya hak ni, dia akan kritik lah. Ni sahabat pun diam semua. Itu tanda bahawa hadis ni walaupun Sayyidina Umar sebut, tapi asal dia daripada Nabi. Tu maksud ada asal tu. Bukanlah aslalah udah, tapi ada asal. Itu maksud dia. Jadi kukuk mana pun bila tengok secara keseluruhan, mana hadis ni dianggap sahih. Baik. Cuba tengok nombor 2. Lafaz Abi Daud menyebutkan. Ni lafaz daripada Nasai. Kita baca ni. Lafaz Abu Daud. Baik. Karena Rasulullah ni anda tak sebut sanad dia lah. Kita terus pergi kepada lafaz Abu Daud. Tidak ambil sanad dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail kabbara. Ni tak ada dalam Abu Sa'id tadi. Abu Sa'id yang kita baca ni tak ada. Idza qama minal lail kabbara thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ni sama. Ni sama. Jadi hak tak ada je ke dia? Idza qama minal lail kabbara, hak tu tak ada. Apa maksudnya? Ini riwayat ni riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk salat malam, beliau akan bertakbir. Takbir ni takbiratul ihram lah. Kemudian beliau berkata, makna baca selepas takbir, subhanakallahumma wa bihamdik. Serupa dengan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Cuma hak ni jelas Nabi baca sini ni pada semaya tahajud. Tadi tak sebut. Sebab itulah Imam Nawawi kata doa iftitah boleh baca belaka. Semaya banyak ya doa. Boleh baca belaka. Ni. Hak ni sebut salat tahajud sebab salat lail. Baik. Apa tu serupalah tu. Maha suci engkau wahai Tuhanku, kami sentiasa memuji engkau, maha berkat nama engkau, maha tinggi keagungan engkau, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau sahaja. Kemudian beliau berkata, tu maknanya seperti tadi. Kemudian beliau berkata, Allah, ni ada lagi tambahan. Ni tambahan ni. Nabi kata ni. Bukan setakat tu saja, ada lagi tambahan riwayat Abu Daud ni. Cuba tengok. Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbar 3 kali. Ni ulama bijan ni. 3 kali ni. Ada 3 kali.
Maknanya masih dalam rangka doa iftitah lagi ni. Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira 3 kali. Kemudian beliau berkata, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Apa maksud dia? Tadi kita terjemah dah. Baik, kemudian dia kata, A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. As-Sami'il Alim. Iaitu Allah tu siapa? As-Sami'il Alim. Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Daripada syaitan yang terkutuk. Daripada hembusannya. Hembusannya daripada godaan dia supaya kita mengumpat kepada Allah. Supaya kita cerca. Itu mana hamzi. Daripada godaan syaitan supaya aku cerca orang lain. Wa nafhi. Dan aku juga berlindung kepada Allah daripada syaitan, daripada tiupan, hembusan-hembusan jahat dia. Wa nafathi, dan juga daripada kata-kata keji lah kita kata. Hak godaan syaitan, aku berlindung belakang tu. Ni dalam lafaz Abi Daud. Jadi maknanya lafaz Abi Daud ni lebih panjang lah daripada Abu Sa'id. Baik, tak apalah, cuba kita tengok. Nombor 3. Imam Khattabi berkata, Ibnul Khallad telah menceritakan kepada saya bahawa beliau telah bertanya kepada Az-Zujjaj tentang maksud wa bihamdik. Sekarang ni kita nak tengok huraian dia. Beliau menjawab, ia bermaksud maha suci engkau, wahai Tuhanku. Ada silap tu, huruf besar tu, cuba betul lah. Dan dengan kepujian engkau, aku menyucikan engkau. Itu makna wa bihamdik. Terjemah biasanya, dan dengan memuji engkau. Itu terjemah biasalah. Tetapi mengikut Az-Zujjaj, dia kata tidak. Dia ada takdir. Banyak dia takdir. Maha suci engkau. Subhana itulah maha suci. Wahai Tuhanku. Dan dengan kepujian engkau, aku menyucikan engkau. Jadi hak sebenarnya, maha suci engkau tu hak subhana. Sebelum tu. Jadi hak terjemah wa bihamdik tu, dan dengan. Situ. Dan dengan kepujian engkau, aku menyucikan engkau. Maknanya kita tasbih kepada Allah dengan memuji dia. Itu maksud dia nya. Yang keempat, ada beberapa maksud yang diberikan oleh ulama tentang kalimah wa tabarakasmu. Ni kita bincang dah dulu ni. Ni anak ambil ringkas ni, bincang dah dalam kitab Tabarruk. Terjemah biasa, wa tabarak, maha tinggi nama engkau wahai Allah. Tu makna terjemah biasa. Tetapi kalau kita tengok dalam syarah, dia ada 3. Makna tabarakasmu yang pertama, terdapat kebaikan ilahi kepada sesuatu. Itu makna dia. Mana pada sesuatu yang itu terdapat kebaikan. Kalau kita tak tahu kerana kita tidak analisa, tidak kaji, tidak buat kajian. Kita tak tahu. Tapi semuanya ada. Yang kedua, tabarakasmu bermakna terdapat kebaikan dengan sebab menyebutkan nama engkau. Mana kita akan dapat kebaikan dalam hidup bila kita sebut nama Allah dalam sesuatu yang kita nak buat. Sebab itulah kalau kita tengok dalam huraian dia sini anda tidak masuk. Setiap perbuatan kita, kalau kita iringkan dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun masuk bila air, baca doa Nabi ajar. Semua tu sebut nama Tuhan. Akan ada kebaikan perbuatan kita. Maknanya kalau kita tak baca Bismillah, tak baca doa apa-apa, makan, minum ni tak. Kira-kiranya tak boleh pahala lah. Kenyang, hilang dahaga tu tapi tak boleh pahala. Maknanya tak ada kebaikan. Sebab tu nak suruh ada kebaikan buat gapo. Sehingga Nabi bila nak pakai baju pun Bismillah. Puji pula. Supaya Allah berkati baju tu. Nak tanggalkan baju pun baca Bismillah juga. Siapa begitu sekali. Nak suruh berkat itu. Yang ketiga. Tabarakasmu bermakna maha agung zat engkau secara hakikat. Secara hakikat. Secara hakikat. Baik, yang kelima. Wa ta'ala jadduk. Maksud jaddun adalah keagungan dan ketinggian. Wa ta'ala tu biasa kita dengar lah. Maha tinggi. Jadduk maknanya keagungan engkau dan ketinggian engkau. Tiada mana-mana zat yang lebih agung dan lebih tinggi daripada engkau. Itu makna jadduk. Ta'ala jadduk. Ibnul Athir berkata, wa ta'ala jadduk, ungkapan ini bermaksud maha tinggi kebesaran engkau dan keagungan engkau. Itu makna dia. Jadi cuba hayatilah bila kita kata, bila kita baca. Kan banyak, bukan doa ni saja sebut wa ta'ala jadduk ni. Banyak sebenarnya. Kena ingat, tu makna dia. Baik, seterusnya hadis yang ke-900, wa bi qala akhbarana Ahmad bin Sulaiman qala hadatsana Zaid bin Hubab qala hadatsani Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali.
Pakai betul sendirilah bila anda sebut tu. An Ali ibn Ali an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah qala subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Serupa tadi. Kita pergi pada bab yang ke-19. Nau'un akhar min adh-dhikr ba'da at-takbir. Bentuk zikir selepas takbir. Bentuk zikir yang lain tu selepas takbir. Ni ayatnya masih lagi kepelbagaian doa iftitah tu. Baik. Imam An-Nasa'i telah menyebutkan satu hadis di bawah bab ke-19 ini. Bab ke-19 menyebutkan hadis tentang pensyariatan zikir yang lain selepas takbiratul ihram. Ini adalah bentuk yang ketujuh. Kalau kita baca pada awal, kita boleh nampaklah. Bentuk yang ketujuh. Bentuk ke-6 telah disebut pada bab 19, hadis 899 dan hadis 900 lah. Hak sani lah kita sebut tadi. Pada muka surat. Hak sebelum ni, bukan 900 tu silap tu. Hak 899 tu, muka surat 39 tu sebelah tu. Kemudian 900 ni muka surat ni dah sani kita baca ni. Silap tu. 39 tu untuk 899. Untuk 899 tadi. Hak sekali dengan terjemah dia tu. Kemudian hak 39 tu situ ya. Kemudian hak untuk hadis 900 ni muka surat 41 ni hak kita baca. Silap. Letak situ ya. 39 tu untuk hak 899. Tu hak yang ke 6. Sekarang ni kita bincang ni hak zikir ataupun doa iftitah terakhir disebut oleh Imam Nasa'i. Baik, hadis 901 ya. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Hajjaj qala hadatsana Hammad an Thabit wa Qatadah wa Humaid an Anas annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina idh jaa rajulun fadakhala al-masjid wa qad hafazahu an-nafsu faqala Allah takallama bi kalimat fa'arammal qaum. Bukan tinggal tu jadi banyak hilang tu. Tak apalah. Setiap bawah tu sebenarnya tu. Sebenarnya dia silap tu. Faqala Allahu akbar alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hak tu sebenarnya tu silap tu jadi lari tu. Sebab ini anak copy paste dia punya dalam syamilah ni. Sebenarnya dia kata Allahu akbar, Allahu akbar alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Situ sebenarnya. Kemudian takallama bi kalimat fa'arammal qaum. Tu hilang mim pun hilang. Tak apa kita baca dulu. Ana pun tak perasan ni. Innahu lam yaqul ba'san qala ana ya Rasulullah. Okey, boleh tulis kalau anda baca tu. Selepas dia baca Allahu akbar alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Lepas tu bila Nabi sesemai, Nabi kata man takallama bi kalimat. Tu ada man takallama tu. Cuma sebelum tu ada lagi anda tak ingat dia punya riwayat. Cumanya cerita dianya kita baca terjemah boleh nampaklah. Tapi tadi man takallama bi kalimat. Tu baik. Fa arammal qaum qala innahu lam yaqul ba'sa qala ana ya Rasulullah jitu wa qad hafazani an-nafs faqultuha qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bahawa beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Tiba-tiba datang seorang lelaki lalu masuk ke dalam masjid. Beliau salat dalam keadaan termengah-mengah sebab dia berlari-lari nak pergi ke masjid tu, takut tinggal rakaat. Maka beliau berkata Allahu akbar. Allahu akbar tu takbiratul ihram tu. Allahu akbar. Dia pun kata alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Tu doa iftitah dia baca. Kita kata ni bunyi macam lepas rokok ni nah. Tidak tu tak apa dia baca ni. Sebagai doa iftitah. Ni hak terakhir Nasa'i bawa. Baik.
Maksudnya Allah Maha Besar. Allahu Akbar tu takbiratul ihram lah. Segala pujian milik Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya dalam keadaan baik dan diberkati padanya. Apabila Rasulullah SAW selesai salat, maka beliau telah berkata, atau man takallama bi kalimat. Siapakah yang telah berkata demikian? Lelaki itu terus diam. Hal ni pun ana tersilap terjemah ni. Bukan lelaki itu, orang ramai. Terus orang ramai, betul. Semua orang diam. Betul. Siapakah yang telah berkata demikian? Semua orang diam. Sahabat dan lelaki itu dia tak kata apa. Itu betul dah ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, orang itu tidak melakukan apa-apa kesalahan pun. Bila Nabi kata gitu, lelaki itu putus kata, saya lah kata gitu. Dia ingatkan Nabi nak marah. Orang kata saya. Tadi senyap. Nabi kata orang kata gitu tadi, dia tak sadar salah ke apa. Cuma aku nak tahu siapa dia sebut. Baru dia kata, ana ya Rasulullah. Baru dia mengaku. Mula tu tak mengaku. Lelaki itu terus berkata, saya yang berkata demikian wahai Rasulullah. Setibanya di masjid saya telah termengah-mengah. Lalu berkata dengan kata-kata itu, Nabi SAW berkata, demi sesungguhnya saya telah melihat 12 malaikat berebut-rebut untuk mengangkat ucapan itu, untuk mengangkat ucapan itu. Mana nak bawa ucapan ini ke sisi Allah. Berebut-rebut malaikat tu. Tu. Baik, cuba kita tengoklah, kita habiskan di sini. Yang pertama, hadis bab, iaitu hadis Anas adalah sahih dan ia diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis dalam riwayat Muslim disebutkan fadakhala fis saf. Dalam hadis Muslim, bila lelaki ni mari, maka dia pun masuk dalam saf. Maknanya masuk dalam saf tu dia akan takbir Allahu Akbar. Maknanya dia nak suruh dah rakaat tu. Hampir-hampir dia ni nak jadi masbuk. Hampir-hampir dia nak jadi masbuk. Mana dia kata gitu tu dalam keadaan takut tak ada rakaat. Maknanya Nabi nak rakaat dah lah ni. Nyawa pun gini dia sebut termengah-mengah Allahu Akbar. Lepas tu dia baca rakaat ni. Dia baca ni. Padahal Nabi tak ajar ni. Untuk baca sebagai doa iftitah. Baik. Tu. Sebab tu dia ambil kata-kata rakaat ni. Sebab dia pun rasa kali bahasa Kelantan ni. Tak puas nyawa. Tak puas nyawa Kelantan kata. Tak puas nyawa. Tu. Maka bila dia kata gitu, Nabi kata demi sesungguhnya saya telah melihat 12 malaikat berebut-rebut untuk mengangkat ucapan ini. Baik. Dalam riwayat Muslim sebut fadakhala fis saf. Yang ketiga, waqad hafazahu nafsu. Ana terjemah dah tadi, cuma nak bagi huraian. Keadaan ini berlaku kerana beliau datang ke masjid dalam keadaan tergesa-gesa kerana hendak mengejar rakaat. Itulah yang menyebabkan beliau termengah-mengah dan dia pun baca ringkas tu gitulah. Imam Nawawi menjelaskan lelaki ini menjadi sesak nafas kerana datang tergesa-gesa ke masjid. Itu kata Imam Nawawi dalam syarah dia. Tak apalah, biarlah tu ya. Yang keempat, tayyiban apa maksud? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Tayyib tu maknanya memuji dalam keadaan tidak ada riak dan juga tidak ada sum'ah. Tak ada ni perasaan nak tunjuk ke orang, tak ada perasaan nak suruh orang puji, tak ada. Maksudnya dalam keadaan benar-benar ikhlas. Itu maksudnya. Maknanya saya puji Allah dengan pujian yang banyak-banyak dalam keadaan penuh ikhlas, penuh berkat. Baik, innahu lam yakul ba'san. Nabi kata, mula-mula selepas mula-mula tak mengaku kan, tak mengaku siapa dia kata dengan Nabi kata, innahu lam yakul ba'san. Hak lelaki sebut tu tak ada salah apa pun, cuma aku nak tahu siapa. Maksudnya gini. Nabi tak sebut ni, cuma ulama faham. Maksudnya bila Nabi tanya, diam belaka. Nabi kata jangan takutlah, aku tanya tu. Sesungguhnya orang yang berkata begitu tidak melakukan apa-apa kesalahan. Cuma aku nak tanya, siapa yang kata begitu? Kata-kata ini diucapkan oleh Rasulullah kerana menyedari ada perasaan takut di kalangan para sahabat. Mereka bimbang kata-kata itu salah kerana ia tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hak ni boleh kalau kita kata tu tak apa bid'ah dengan sahabat buat. Boleh kita kata gitu. Boleh kata tapi salah kata-kata gitu. Apa? Orang tak panggil bid'ah ni, orang panggil hadis ni. Kalau kita buat zaman kita ni, siapa dia nak mengesahkan benar? Mengenai Nabi tak ada dah.
Bila sahabat buat gini, Nabi dengar, lepas tu berlaku pula dialog dengan Nabi, sehingga berlaku dalam konteks hadis. Maknanya orang panggil hadis, tidak bid'ah ni hak berlaku, hak Nabi tak buat, tak ada pengesan daripada Nabi, khususnya zaman kita, tu panggil bid'ah. Memang Nabi tak ajar asalnya untuk sebagai iftitah, tapi ini suatu pengesahan, bukan sekadar pengesahan. Nabi beri fadilatnya. Nabi beri fadilatnya. Malaikat, 12 malaikat aku nak apa? Bergebu-gebu nak angkat bacaan ni. Baik. Cuba kita tengok. Jadi yang keenam, ya batadirunha ayyuhum yarfa'uha. Jadi malaikat ni berebut-rebut nak badi dulu siapa dia dulu bawa, pakat orang naik belakang. Cuma siapa dia cepat sekali orang naik. Maka kata Syekh Sindi semasa dia huraikan ayat ini, dia kata masing-masing malaikat berusaha untuk mendapat kelebihan membawa ucapan itu ke langit, atau sebagai mengisyaratkan betapa makbulnya ucapan itu di sisi Allah SWT. Ini kata Syekh As-Sindi. Maknanya ucapan ni walaupun bukan berasal dari Nabi, tapi bila sahabat sebut, Nabi buat pengesan dan Nabi bui fadilat, mana hal ni jadi hadis Nabi ni. Dan kelebihan dia besar tu. Kita kata rengkah, sebab tu hadis-hadis. Dia tidak semestinya sesuatu tu dapat pahala besar semata-mata kerana panjang berjala-jala, tak mesti. Kalau ni rengkah, tapi Nabi sebut fadilat dia. Jadi kalau nak amal hak rengkah, hak besar ni, baik, gitu. Kemudian seterusnya tu kita bincang pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.